yang saya nak kongsikan kepada anda semua hari ini adalah berdasarkan apa yang saya dah bagi tahu dekat dalam poster. Tajuknya adalah berkaitan dengan bila suami tuduh isteri curang, dan bila suami tuduh isteri curang, suami itu tak mengaku pula bila ada anak dalam kandungan isterinya tu, dia tak mengaku itu adalah anaknya. Sebab yang ni dipetik bukan Mam. Saya tak tahu cerita tu sangat, tapi yang saya dapat maklum daripada isu yang tu, bila ada orang bertanya daripada isu cinta sekali lagi kan, cerita lakonan Sahrul Rizwan, Nelidia Sendros dan juga apa begitu? Hana Delisha. So isu yang mana suami ni tak mengaku pula kan, isu tak mengaku kata yang tu anak. Betul ke macam tu? Saya pun tak tahu. Silau cermin mata. Okey, silau cermin mata saya kena buka lah. Tak boleh nak nampak pandai kat sini. Aduh, tak boleh nampak bijak-bijak kan. So okay, tak apa. Alright. So bila ada isu yang macam ni, saya percaya mesti ramai orang tertanya-tanya juga bagaimana situasi berlaku, apa hukumnya, dan yang paling penting sekali, kalau katalah suami tu tak mengaku yang tu anak dia, jadi dia nak kata yang tu anak isteri dia berzina dengan orang lain, jadi adakah anak tersebut dia status dia dinasabkan, dia tak boleh dibinkan kepada suami tu? Faham tak? Maksudnya, katakanlah kita ambil cerita tu, saya tak tahu cerita tu macam mana, katakan kalau katalah Sahrul Rizwan tu, apa nama, Fahad tu tak mengaku yang anak dalam kandungan isteri dia yang betul sebelum ni, Amanda kan, dia tak mengaku. So, apa status dia tu nanti? Adakah anak tu tak boleh dibinkan kepada Fahad tu? Jadi ada orang bertanyakan situasi begini dekat kami. So soalan tersebut saya rasa macam benda ni dia perlu diberitahu, perlu diceritakan bagaimana cara untuk dinafikan nasab. Kalau perempuan pernah ikut saya, dulu saya pernah masuk dalam RTM ya. RTM TV1 dalam slot Selamat Pagi Malaysia, saya dijemput untuk berkongsi tentang bagaimana pengesahan nasab menggunakan DNA. Jadi menarik. Saya punya buat kajian banyak pasal benda ni. Lahir kali dia dikompakkan dalam masa sekejap je lah kan kat Selamat Pagi Malaysia tu. Itu pun jenuh kita study untuk nak tahu tentang isu macam ni. Jadi apa yang saya boleh katakan, persoalan-persoalan berkaitan dengan menuduh seseorang isteri ni curang, sikit sebanyak dia memang ada kaitan dengan berkaitan dengan nasab. Nasab tu apa? Nasab tu adalah keturunan. Keturunan anak ni keturunan siapa? Islam sangat-sangat menjaga tentang nasab ni. That's why kita tidak dibenarkan untuk kahwin terus. Macam contoh kahwin kakak adik sekaligus, tak boleh kahwin dengan orang yang macam contoh kita dah kahwin dengan isteri kemudian bercerai, kita tak boleh dah nak kahwin dengan bekas mak mertua. So Islam sangat-sangat menjaga tentang nasab. Nasab ni sangat penting. Kalau kata nak dinasabkan anak tersebut kepada suami tu, dia mesti lahir dalam tempoh perkahwinan yang sah. Okay. So bab nasab ni, kalau saya nak tegangkan kepada perempuan, dia memang satu tajuk yang sangat berat. Tapi saya nak ringkas, nak mempermudahkan dari sudut pemahaman terlebih dahulu. Okay, so saya mempersilakan kalau ada soalan-soalan anda boleh terus tulis di komen. Cuma bab ni, apa yang saya nak beritahu kepada anda, mesti anda semua tahu tentang isu yang selalu orang sebut. Dia tuduh, kita selalu kongsi tentang suami curang. Suami curang ni nak buat apa dan sebagainya. Cuma ada beberapa keadaan yang mana isteri curang. Jadi apa yang bolehkah seorang suami ni dia tuduh macam tu saja dan kemudian dia menafikan anak yang dalam kandungan tersebut. So, apa yang saya boleh bagi tahu kepada perempuan dan tuan-tuan yang menonton, untuk menafikan nasab, tak mau mengaku yang dalam kandungan isteri tu anak, dia
dia mestilah suami tu sendiri, suami tu dia kena buat permohonan, nama dia permohonan li'an. Saya sebelum ni saya selalu berkongsi tentang beberapa jenis perceraian. Contohnya perceraian yang pertama yang biasa Seksyen 47. Maksudnya suami dengan isteri setuju bercerai. Yang kedua cerai taklid. Yang biasa cerai taklid yang ada lafaz taklid dalam surat akad nikah, dalam sijil nikah. Yang ketiga fasah. Kemudian tebus talak, kita bayar kepada suami jumlah tebus talak. Dan kemudian saya selalu kongsi sebelum ni tentang pengesahan lafaz cerai. Cuma jarang berlaku adalah isu berkaitan dengan permohonan li'an. So li'an ni benda apa? Li'an ni maksudnya perempuan. So li'an ni adalah satu bentuk perceraian yang nak melaknat, yang nak bertujuan untuk menuduh isteri ni berzina. Dia jarang sangat. Memang saya rasa macam kalau dekat mahkamah syariah kan, sepanjang saya praktis beberapa tahun namanya ni, saya jarang sangat dengar kes ini difailkan. Sebab beban pembuktian itu sangat-sangat berat nak menuduh seseorang tu berzina. Dalam Islam, bab menuduh seseorang ni berzina, dia bukan perlukan 2 saksi. Dia mesti perlukan 4 orang saksi lelaki yang adil, yang nampak. Nampak aman. Dia bukan yang macam kita dengar-dengar. Ni sebelah lagi kita dengar kat bunyi dinding rumah sebelah, dengar bunyi satu macam je, tak boleh. Dia mesti kena nampak macam tu. So nak tuduh seseorang ni berzina. Jadi bila seseorang suami ni dia nak menuduh seorang isteri dia berzina dan dia tak mau mengaku yang tu adalah anak dalam kandungan tu anak dia, suami ni dia mesti kena buat permohonan li'an. 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 Dia jarang berlaku tapi dia boleh file. Dia ada dekat mahkamah syariah. Jadi bila suami ni dia filekan li'an, dia mesti terletak kepada diri dia untuk buktikan perkara tersebut. Dalam Islam, setakat yang saya tahu, yang saya belajar dalam mahkamah syariah, dia masih memerlukan kepada 4 orang saksi lelaki. Sebab tu RTM panggil saya untuk tanyakan sama ada DNA ni boleh ataupun tidak menjadi bukti untuk menuduh tentang isteri ni anak dalam kandungan ni bukan anak lelaki tersebut melalui DNA. Jawapan saya boleh, DNA boleh. Cuma dia tak boleh dijadikan bukti utama. DNA bukti sampingan. Kita panggil qarinah. Iaitu tanda-tanda. Jadi qarinah ni cuma mungkin qarinah dia qarinah yang kuat. Tapi kalau kita nak dapat DNA pun, dia mestilah anak tersebut dilahirkan. Lepas dah lahir tu, dia kemudian lepas dah makan benarkan tu baru boleh buat. So ada satu kes rujukan yang saya tak nak sebut. Kes ni memang ada di dalam jurnal hukum. Jurnal hukum ni maksudnya satu koleksi kes-kes terdahulu yang telah diputuskan. Dan satu kes ni kes real perempuan, kes real. Yang mana seorang lelaki ni, dia tak mengaku. Dia tak mengaku yang bekas isteri dia ni, anak tu adalah anak kepada dia. So tujuannya dia nak menafikan nasab dan kemudian dia tak mau tanggung nafkah anak. Sebab kita kena tahu bila seorang anak ni tak dibin ataupun bentikan kepada si bapaknya, jadi anak tersebut dikira sebagai anak tak sah taraf dan bapa biologikal ni dia takkan boleh menanggung nafkah anak tersebut. Dia tak menjadi satu kewajipan. Hanya anak yang sah taraf sahaja yang boleh diperintahkan oleh bapaknya untuk memberi nafkah. Jadi cerita dia, si bapak ni dia nak menafikan yang tu nasab dia, keturunan dia, dia tak mengaku yang tu anak dia. Tapi kes ni dia berlaku dalam tempoh yang macam dia dah 7 tahun dah. Masa lepas 7 tahun tu baru dia nak cerita kata yang tu nasab. So kes ni berlalutan sampai mahkamah rayuan. Mahkamah rayuan putuskan
kalau katalah seorang suami ni dia tak mau mengaku yang tu nasab keturunan dia mestilah daripada permulaan kes dekat mahkamah rendah untuk perceraian tu, perceraian dia bukan dibuat secara perceraian biasa. Perceraian biasa macam mana? Biasa kan kalau ada pasangan nak bercerai tu, dia tulis kata tak sepahaman, suami curang, isteri curang, macam tu sahaja. So bercerai-cerai long tu. Tapi benda tu tak ada pembuktian. Even kalau kata nak buktikan benda yang macam tu, so apa yang perlu dibuat adalah suami ni dia kena filekan permohonan li'an. Permohonan li'an ni salah satu bentuk perceraian. Dia salah satu jenis perceraian. Okay, li'an, cuma dia kena buktikan kepada mahkamah bahawa dia dah tidak mau lagi dengan isteri tu sebab isteri tersebut telah melakukan zina. Memang ini adalah satu beban yang sangat berat untuk orang yang menuduh tu membuktikan, dan bila gagal untuk buktikan tersebut, mahkamah tetap mahkamah tetap akan putuskan perceraian. Dan kalau kata gagal untuk buktikan, macam contoh kalau buat tumpah palsu tersebut, dia boleh dikenakan qazaf. Qazaf ni tuduh zina kan, dia tumpah. Panjanglah cerita ni. Jadi senang ceritalah, saya tak mau cerita ni banyak sangat sebab dia ada berungkai dengan hukum. So apa yang paling penting adalah dia mestilah perceraian tersebut secara li'an, dan lepas perceraian secara li'an tersebut, kalau disabitkan, barulah boleh dia menafikan nasab keturunan anak tersebut. Jadi cerita dia, yang cerita kes tadi ni, maka mahkamah tolak permohonan untuk pengesah tarafan anak tersebut, dan mahkamah mengekalkan bahawa anak tersebut adalah nasab keturunan lelaki ni. Sebab dalam dakwaan dia tuduh isteri dia ni, bekas isteri dia ni dulu curang. Sebab dia pernah travel ke luar negara, kemudian dia kata dia tak balik dalam satu tempoh yang lama, tiba-tiba anak tersebut kemudian tiba-tiba isteri dia tu pregnant. Jadi dia rasa macam tak berlaku persetubuhan. Jadi bila tak berlaku persetubuhan tersebut, memang betul ada tanda-tanda bahawa berlaku kecurangan tersebut, iaitu mungkin isteri ni berzina dengan orang lain, tapi disebabkan tidak ada permohonan perceraian secara li'an tersebut, maka mahkamah mengambil pendekatan untuk tolak permohonan dia dan mengekalkan nasab anak tersebut kepada si suami, si bapa itu. Sebab saya nak kongsi satu fakta. Puan-puan tahu tak? Dalam Islam, untuk nak mengesah tarafkan anak tersebut, seseorang anak yang dilahirkan, dia mesti anak tu lahir lebih daripada 6 bulan qamariah, 2 lahzah. Lahzah tu apa? Itu dalam bahasa ni macam 2 detik. Maksudnya dia mesti lebih daripada 6 bulan qamariah daripada tarikh akad nikah dan tarikh berlakunya dukhul pertama. Dukhul ni apa dia? Tarikh untuk bersetubuh. Contoh. Hari ni 14 hari bulan. So katakanlah hari ni menikah. Hari ni menikah 14 hari bulan. Kemudian kira-kira anak tu lahir awal. Dia lahir dalam contoh hari ni bulan berapa? 14 hari bulan 12. 14 hari bulan, kita ambil mudah lalu 14 hari bulan 1, 14 hari 2, 14 hari bulan 3, 14 hari bulan 4, 14 hari bulan 5, 14 hari bulan 6. Katakanlah dia lahir tu 17 hari bulan 6. Contoh So dia ada 6 bulan, lebih 6 bulan. Okey. Tapi andai katalah anak tu lahir 14 hari bulan 5. So dia kurang daripada 6 bulan. Kurang daripada 6 bulan. Okey. So kurang 6 bulan tersebut, dia boleh dikira sebagai anak tak sah taraf. Okey, iaitu pada prinsip kiraan lah. Dan kalau katalah anak tersebut ada keraguan sikit, dia lahir kata 14 hari bulan 6, dia lahir ngam-ngam, ataupun dia mungkin lahir kurang sikit pada tu 13 hari bulan 6. Contoh. So suami ni dia kena yakin bahawa dukhul yang pertama tu pada bila? 14 hari bulan 6, dan dia kena buktikan tentang
kiraan tersebut berdasarkan bulan Qamariah. Qamariah macam mana? 16, betul lah, bulan Qamariah. Okay. So mesti dikira macam tu, dia mesti kira per hari. Hari itu mesti lengkap. Okay. So saya jarang juga kes-kes yang jenis macam ni nak berlaku. Kalau ada pun dia hanya melibatkan orang-orang yang contohnya menikah dekat Siam, dia balik mai, dia tak buat pengesahan nikah. So bila dia tak buat pengesahan nikah tersebut, biasa yang berlaku adalah anak yang dilahirkan tu tak boleh nak dapat sijil lahir anak ni dibin ataupun binti kepada bapa dia. So apa yang dia kena buat adalah dia kena buat pengesahan nikah dulu dan kemudian dia kena buat pengesah tarafan. Dan banyak keadaan yang mana bila dah sah nikah kemudian sah taraf biasanya berlaku dengan baiklah. Sebab kita akan buat kiraan dulu. Cukup ataupun tidak. Saya hanya pernah handle sekali sahaja satu kes tu yang mana dia nak mohon untuk mengesah tarafkan anak. Mengesah tarafkan anak tersebut dibinkan kepada bapaknya. Jadi apa yang dilakukan adalah kita kena kira berapa dia punya hari dalam kandungan tu, sama ada dia cukup ataupun tidak 6 bulan. 6 bulan Qamariah, 2 lahzah. So dia mesti cukup elok kat situ and then dia boleh dinasabkan. Okay, alright. So jadi jawapannya untuk kes perceraian yang secara suami tuduh isteri curang tersebut. Jadi kalau katalah suami tuduh macam tu saja kemudian dia lepas cerai, macam dalam cerita cinta sekali lagi tu kan. So cerai, dia tuduh Amanda tu curang and then dia cerai macam tu saja, kemudian dia kata dia nafikan yang tu nasab dia. So yang tu tak jadi lagi. Dia masih lagi dikira sebagai anak tu nasab kepada Fahad tu. Melainkan si Fahad ni dia buat permohonan li'an dan berjaya dibuktikan di mahkamah bahawa berlaku kecurangan tersebut. Okay, alright. Saya nak ambil tajuk, nak ambil soalan lah. Tajuk ni dia berat sikit. Puan Master Mizi, salam tuan, cantik baju warna merah today. Saya tak cantik. Kita silau cermin mata saya tengah alami. Okay, alright. Nadia Abidin. Suami kahwin baru, isteri pertama tak tahu, isteri kedua ada skandal dengan lelaki lain. Dan lelaki tu tak tahu girlfriend dia, bini orang. Dan lelaki macam mana tu ni, pening lah ni. Suami kahwin baru, isteri pertama tak tahu, isteri kedua ada skandal dengan lelaki lain. Okay. Lelaki tu tak tahu girlfriend dia bini orang. Okay. Kita yang tahu ni apa nak buat? Nasihat. Okay. Kita yang tahu ni apa nak buat? Nasihat. Nasihat lah. Kalau kata dah jadi isteri orang, tak payahlah nak curang-curang dah. Tu je lah kita boleh buat. Islam kata untuk apa kita, sekiranya kita mempunyai tenaga, kekuatan, so kita nasihatkan dengan kegunaan kekuatan kita. Kalau tak ada, selemah-lemahnya adalah melalui pertuturan kita, percakapan, bagi tahu, nasihat. Kalau selemah-lemahnya lagi adalah dengan membenci perbuatan tersebut. Tu je lah. Ikut je lah apa yang disarankan oleh Islam tu. Kalau kita ada tenaga, maksudnya ada kuasa. Contohnya kita ni penguatkuasa agama, contoh. So kita boleh untuk tegah benda tu, so kita boleh buat tegah benda tu. Polis, penguatkuasa agama yang ada kuasa untuk nak halang benda-benda maksiat berlaku, dia boleh gunakan kuasa dia. Kalau kita yang biasa ni tak boleh nak buat macam tu, kita nasihat. Nasihat dengan cara yang baik. Kemudian kalau kita tak boleh nak nasihat, apa pun tak boleh, benci dengan hati. Tu je lah. Okay, so kita tak payah kawan dengan dia ke apa ke. Alright. Nur Asmara, Assalamualaikum Tuan Fahmi. Waalaikumsalam. Selamat petang. Saya pernah alami, katanya anak-anak bukan anak-anaknya, dia suruh buat DNA. Saya okey je, dia tak nak pula. Okey, saya bagi tahu tadi DNA adalah satu bentuk bukti sampingan. Dia takkan boleh jadi bukti yang utama. Sebab dalam Islam, macam mana sekalipun, bukti yang paling utama adalah saksi. Dia mesti saksi dulu. Saksi dalam Islam adalah satu bentuk pembuktian yang paling tinggi di bawah pada pengakuan.
Okay? Kalau mengaku, selesai. Jadi kalau tak mengaku, dia mesti kena saksi dulu. Saksi untuk nak tuduh seorang ni berzina, dia mesti tak boleh lari 4 orang lelaki. Adil, baligh, Islam, berakal. Selalunya Islam banyak berakal ni okey, tapi masalah dekat adil tu. Adil ni dalam perbahasan ulama cakap seorang saksi ni dia terhindar daripada melakukan dosa-dosa besar maupun dosa-dosa kecil. Kita sekarang ni jangan kata Tuan Puan yang betul, saya sendiri pun tak boleh lari daripada melakukan dosa kecil. Contoh dia apa? Contoh dia melihat benda-benda yang ada dalam internet ni kadang-kadang tak menutup aurat. Yalah kadang-kadang ni kita kan tahu dia naik itu slide gambar kita ternampak macam tu. Astagfirullahaladzim macam tu. Okay? Kita tak boleh nak terelak. TV pun macam tu juga kan. Jadi sukar nak sampai tahap adil tersebut. Jadi bila sukar macam tu, kita boleh beranggapan nak cari saksi yang macam tahap macam tu memang susah. Susah sangat-sangat. Okay? That's why jarang ada pertuduhan zina dekat mahkamah syariah. Yang ada selalu adalah pertuduhan khalwat. Khalwat ni dia tak perlu sampai nampak macam tu. Okay? Alright. So DNA, terpulanglah. Kalau puan nak buat, yang tu atas puan sendiri. Okay? Okay, Dolly Soft Toys. Tuan, soalan saya, jika tuntutan cerai atas persetujuan bersama, okay, Seksyen 47, tapi suami acuh tak acuh, perlu ke ambil lawyer untuk rundingan pihak suami dan bagaimana pihak lawyer akan bantu kes? Terpulang, untuk melantik peguam ni atas kita, kan? Atas kita untuk nak lantik. Sama ada orang ni, kadang-kadang ada orang dia memang berani sekalipun dia lantik juga. Dan ada orang kadang-kadang dia tak berani pun, tapi dia rasa macam nak redah je tanpa lawyer pun boleh juga. Terpulang. Sebab lawyer ni dia bukan satu kewajipan, cuma kalau benda tu dia sampai tahap kepada perbicaraan, dia memang perlu. So antara kes-kes yang perbicaraan ni banyaklah, memang banyak sangat dekat mahkamah syariah ni, melainkan kes Seksyen 47. Kes Seksyen 47 casul pula ni. Seksyen 47 ni dia persetujuan bersama. Jadi kes macam ni kalau kata suami acuh tak acuh ni, biasanya dia akan mungkin pergi sampai ke jawatan kuasa pendamai, kemudian kepada hakam, dan dia mungkin tak akan melibatkan pun dengan peguam. Sebab peguam tak boleh bersama dengan jawatan kuasa pendamai dan peguam juga tak boleh terlibat dengan hakam. Cuma apa yang dia boleh bantu adalah dia boleh bantu untuk bagi sokongan dan bagi maklumat apa yang dia perlu lakukan. Sebab kadang-kadang orang ni dia nak ada orang di sebelah dia. Sebab dia tak biasa. Siapa biasa? Puan-puan selalu ke pergi mahkamah. Siapa pun tak biasa sangat kadang-kadang pergi mahkamah melainkan dia ada kes. Jadi kalau tak saja tak ada tu, mestilah dia pun takut. So atas kita lah. Kadang-kadang orang ni kes dia simple je, tapi dia nak juga lantik peguam supaya dia tidak melakukan kesilapan apa-apa. So peguam boleh menasihati dia di luar dan juga mungkin di dalam mahkamah. Cuma untuk proses jawatan kuasa berdamai, proses hakam tu sahaja yang peguam tak terlibat. Okay? Alright. Okay. Azliza Ahmad. Kalau cerita the other way round, si isteri menuduh suami berzina. Si isteri tuduh suami, okay, dengan isteri orang sehingga melahirkan anak luar nikah. Okay, alright. Perempuan tu pun mengaku dia berzina, tapi suami perempuan itu tak kisah bela anak bukan nasab. Bolehkah isteri meneruskan permohonan perceraian berdasarkan pengakuan perempuan itu? Okay. Yang ni pun biasa berlaku, yang mana mungkin suami ni dia, okey, nak ceritalah, kalau untuk yang wanita yang isteri orang tu kemudian melahirkan anak daripada benih suami yang lain, laki yang lain, tapi sebabkan si bapa si suami isteri tersebut
dia menafikan, okay? Dia menafikan, dia mengaku, so maka dia masih lagi dikira sebagai nasab kepada lelaki tersebut, suami yang asal. Okay? Cuma kalau untuk kita hak yang perbuatan suami kita yang bersama dengan perempuan yang lain tu, yang tu kalau kita mohon fasakh, dia boleh dikira sebagai alasan berkelakuan keji. Alright, so bila berkelakuan keji ni dalam fasakh, perempuan semua tak boleh estimate benda ni simple. Tak boleh nak tuduh senang-senang, sebab kena ingat, bila kita tuntut fasakh, dia mesti melibatkan kepada bukti. Mesti melibatkan kepada kita punya keterangan dan kita punya pembuktian. Contoh dia, kita tahu kata suami kita ni curang. Suami kita ni berzina dengan perempuan lain, sampai perempuan lain tu dia mengandungkan anak daripada suami kita. Okay? Jadi tuduhan tu adalah tuduhan yang berat, tuduhan zina dengan wanita yang lain. Alright. Mungkin dekat rumah dia mengaku, dekat depan orang lain dia mengaku, ataupun depan kita pun dia mengaku. Tapi kita tak boleh expect benda ni akan ada pengakuan di depan dalam mahkamah. Sebab kita kena ingat, bukti yang paling kuat adalah pengakuan. Pengakuan tersebut mestilah di hadapan hakim sahaja. Contohnya, perempuan failkan fasakh kemudian atas alasan suami berkelakuan curang, berzina dengan orang lain sehingga melahirkan anak. Okay, so kita bubuh alasan tu dalam fasakh. Fasakh. Kemudian sampai perbicaraan, suami tak hadir. Cuba bayangkan suami tak hadir, macam mana kita nak buktikan? Kalaulah wanita yang curang tersebut boleh datang dan mengaku sekalipun, dia baru dikira saksi wanita seorang tu sahaja. Dia mesti terletak beban pembuktian tu tinggi untuk perceraian ni. Tuduh orang yang melakukan buatan teruk ni. Okay, jadi tu kalau tak mai. Kalau mai sekalipun, kalau kata suami yang dituduh berzina dengan orang lain ni pun datang ke mahkamah, kemudian dia tak mengaku. Dia kata, tak ada, mana ada, saya tak buat pun. Senang-senang je tuduh, saya tak kira. Saya nak benda ni dilawan. Saya takkan mengaku. Gitu. Perempuan mungkinlah nampak macam dekat rumah tu ada pengakuan. Tapi kena ingat, dekat mahkamah syariah ni, ramai je yang tak mengaku. Perkara biasa. Dan jarang sekali orang yang nak buat salah ni, dia nak mengaku, ataupun pasangan dia yang buat salah tu nak datang bagi kesaksian. Bukan mudah. Contohnya yang paling biasa berlaku adalah suami isteri duduk kat rumah mak mertua. Mak mertua tahu kata ni anak laki dia ni tak kerja, anak laki dia ni kerja duk maki-maki, duk mencarut kat bini dia ni. Memang tak elok pun. Sampai kadang-kadang ada mertua ni dia nampak bini dia nampak menantu dia ni kena tampang. Tapi mai kat mahkamah dia tak mengaku. Saya tak tahu, saya tak terlibat. Padahal dia nampak. Macam itulah situasi yang berlaku dalam mahkamah. Jarang sangat ada orang nak mengaku kalau benda tu salah. Tambah-tambah orang tu ada kaitan pula dengan diri dia. Okay? So kita tak boleh expect. Cuma apa yang saya boleh katakan, kalau kata nak buat permohonan perceraian berdasarkan kepada pengakuan wanita tu, kita kena tahu satu perkara. Adakah wanita tu sanggup untuk datang bagi keterangan pada mahkamah untuk mengaku, ya betul Tuan Hakim, saya berzina dengan laki dia. Bukan mudah perempuan, bukan mudah. Tu je saya boleh bagi tahu. Alright. Puan Mas Tarmizi punya soalan, saya kena tarik nafas sikit. Sebab saya risau Puan Mas Tarmizi punya soalan dia soalan maut. Puan, okey. Kalau boleh nak bertanya satu soalan, mestilah boleh. Bolehkah isteri minta fasakh kalau seks di luar tabi'i? Specifically BJ. Siapa yang tak tahu BJ tu apa, boleh PM. Bukan PM saya, PM Puan Mas Tarmizi. Saya tahu. Okay? Sebab dalam civil law, BJ is considered as luar tabi'i. Bagaimana dengan mahkamah syariah? Maaf kalau agak direct. Saya minta maaf Puan. Soalan Puan bagus sebenarnya. Okay? Alright. Sama Puan. Sama.
kalau katalah BJ ke apa benda lagi macam-macam lah 69 ke semua tu. So seks jenis luar tabi'i ni boleh isteri tuntut fasah. Boleh isteri tuntut fasah atas alasan suami berkelakuan keji. Berkelakuan keji. Dan BJ pun boleh jadi sebagai salah satu bentuk kelakuan keji juga sebenarnya. Alright. Cuma dia masih lagi isu pembuktian. Kalau kata mengaku, mengaku. Kalau tak mengaku, so letak beban bukti itu kepada isteri untuk buktikan perkara tersebut bahawa berlaku kemudaratan. Sebab isu berkelakuan keji apa semua ni, dia mesti ada kaitan dengan kemudaratan apa yang berlaku kepada isteri tu. Okay, so mesti kena buktikan. Contoh, saya pernah bawa kes, bukan BJ lah. Dia selalu yang standard, isteri disetubuh melalui lubang dubur, pungkok. Susah dubur-dubur pungkok. So suami ni masuk melalui pungkok. Yang tu pun dikira sebagai luar tabi'i, disebut liwat. Dan kalau dalam isu berkaitan dengan luar tabi'i ni pula, macam contoh BJ ni, dia tak ada specifically macam liwat tu, tapi dia boleh dikategori sebagai berkelakuan keji yang bertentangan dengan hukum syarak. Boleh, tak ada masalah untuk filekan fasah atas alasan tu, tapi bab-bab ni yang paling saya sukar untuk nak bawa adalah bukti tersebut. Sebab kita kena ingat pengakuan. Pengakuan tu adalah benda yang paling asas, yang paling kuat sekali dalam nak menuduh seseorang ni zina. Kalau tak ada pengakuan tu, bukan zina, melakukan maksiat. So kalau tak ada pengakuan, dia mesti saksi. Siapa saksi hak tengok benda-benda macam tu? Itu masalah. Okay. Jadi saya rasa soalan tu dah boleh jawab lah kot kan. BJ is considered as luar tabi'i. Bagaimana dengan mahkamah syariah? Ya, dia still luar tabi'i. Okay. Tuan, macam tak tekan ni. Sikit lagi Tuan, macam mana pula kalau isteri dapat tangkap suami bersama perempuan lain, tapi saksi yang dia bawa 3 orang perempuan dan hanya seorang lelaki, tanpa ada penguatkuasa dari Jabatan Agama Islam. Bolehkah itu digunakan untuk menyatakan si suami telah berzina? Baik. Perempuan kena bezakan dulu Zina dengan khalwat, dua benda yang berbeza. Walaupun dua-dua ni jenayah, jenayah Islam, tetapi berzina benda yang lain, khalwat benda yang lain. Okay. Berzina ni sedia maklumlah ibarat seperti Nabi kata, ibarat seperti memasukkan pedang ke dalam sarungnya. Faham Faham bawa sendirilah. Saya malah nak direct sangat tam-tam macam ni. Okay, so berzina mesti macam tu. Tapi khalwat maksudnya berdua-duaan di dalam sebuah tempat yang tertutup, premis yang tertutup, yang boleh mendatangkan syak bahawa berlakunya perkara-perkara yang tidak baik dilakukan. Okay, saya tak tahulah tafsiran yang betul itu, tapi lebih kurang macam itulah. Saya tak ada enactment dekat sini dengan saya. Okay, so khalwat ni kalau kata duduk berdua-duaan ke, duduk seorang lelaki dengan beberapa orang perempuan yang boleh mendatangkan syak melakukan perbuatan yang tak baik tu, contohnya check in dua orang dalam hotel, so yang tu ada possibility untuk khalwat. Zina ni dia mesti berlaku persetubuhan. Kalau katalah kalau katalah nak tuduh seseorang ni berzina, yang pi tangkap ni dia mesti kena nampak ni. Okey. Nampak masuk tu. Nak tak tunjuk. Okey. So mesti nampak masuk tu. Bukan mudah. Selalunya bila orang yang pi terjah ni, biasanya pi terjah ni kita pi ketuk dulu, kita apa? Jangan tak ketuk pun gotong buka kadang-kadang ada pi tendang pun kadang kita tak nampak macam tu. So zina ni tahap dia memang tinggi sikit nak buktikan tu. So mesti nampak. Dan kemudian saya kata tadi apa? Dia mesti 4 orang lelaki. 4 orang lelaki Islam yang adil, baligh, berakal. Dia mesti 4 lelaki ni. Syahadah kita panggil. 4 orang yang syahadah. Nampak jelas.
Okay. Yang tu adalah satu bentuk saksi yang khas untuk kes zina sahaja. Okay. So kalau kata tadi pergi serang tu bersama dengan 3 perempuan dan seorang saja lelaki, cukup tak? Saya rasa takkan cukup dan ada banyak keraguan kat situ. Okay. Yang tu dan keduanya kalau kata kita nak tuduh khalwat, ya yang tu boleh. Okay. Tapi ada masalah kat situ. Saya selalu bagi tahu sebelum ni, kalau katalah suami tu curang, ataupun suami ni kita nak tuntut fasah atas sebab dia melakukan perbuatan jenayah. Tak kiralah jenayah tu jenayah sivil ke, jenayah Islam ke, contohnya sivil ambil dadah ke. Dalam Islam ni contoh dia dia berkhalwat dengan orang kita yang pergi tangkap. Kita ingat, kes jenayah dia mesti ditangkap oleh pihak yang berkuasa, kemudian dia mesti dituduh di mahkamah dan kemudian dia mesti dihukum oleh mahkamah. Baru lengkap untuk kita nak tuduh kata dia telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang dengan hukum syarak. Okay? Sama macam isteri yang tahu kata suami dia ambil dadah. Dia nampak dekat rumah ni ada bekas dadah. Kemudian dia simpan. Dia kata dia nak bukti kepada mahkamah. So dia tuntut cerai, dia tunjuk kat mahkamah. Tuan Hakim, saya ada simpan barang yang diambil oleh suami. Tak boleh macam tu. Sebab yang boleh sahkan barang tu adalah bahan yang terlarang tu, dia mesti ditangkap oleh AADK. Ini untuk kes dadah. Dia mesti macam tu. Okay? So kita tak boleh buat kuasa kita sendiri. Rugi. Dia memang akan terlepas macam tu saja. Okay? Sama macam dalam kes, contoh kata tadi ni dia pergi serbu bilik tu, kantoi suami ni bercurang dengan perempuan lain, ada dua-dua orang. Laki yang bilik, tak tahu dia buat kerja apa dalam tu. Jadi boleh dipercayai melakukan zina. Contoh macam tu. Kita tak boleh nak dakwa apa benda tu. Contoh kalau kita dakwa kata dia melakukan perbuatan keji macam tu, tapi tak kena ditangkap pun. Tak ditangkap oleh pihak berkuasa, tak dituduh pun, tak dihukum pun. Jadi menjadi beban untuk kita. Andai kata suami ni dia datang ke mahkamah, dia kata dia setuju. Dia setuju. Betul itu Hakim, memang saya check in dengan perempuan lain ni yang tak ada kaitan dengan saya dalam bilik hotel ni. Memang saya mengaku saya melakukan perbuatan salah. Selesailah, mungkinlah boleh selesai. Dia boleh dituduh atas fasah atas sebab berlakunya suami berkelakuan keji mengikut hukum syarak. Bolehlah kat situ. Cuma beban pembuktian tu lah. Jadi kalau katalah anda ada situasi yang mana dapat tahu kata suami ada melakukan jenayah khalwat, jenayah zina, jenayah Islam yang lain, laporkan kepada pihak berkuasa. Tolong laporkan, dan kalau nak pergi rush sekalipun, rush sekali dengan pejabat penguatkuasa tu. So kata set Tok Imam, kalau tersusah sangat penguatkuasa tu, telefon Tok Imam dekat dengan rumah anda. Contoh kat situlah. Tapi kalau kata kat tempat lain tu, so kita tahu kita kena laporkan kepada polis ke, lapor kepada penguatkuasa ke. So penguatkuasa agama ni boleh cuba untuk rush. Anda boleh ikut sekali. Boleh, insya-Allah kot. Alright? Okey, last saya nak ambil last. Saya nak berhenti 5.45. Okey, Qasih Ita, sekiranya suami tidak mengaku anak dalam kandungan bukanlah anaknya lalu diceraikan isteri. Sama macam cerita cinta sekali lagi itulah. Namun setelah anak lahir, DNA dibuat memang sah. Anak kepada suaminya bolehlah anak kepada suaminya. Bolehlah dituntut nafkah anak tersebut. Of course lah boleh buat. Boleh, tak ada masalah. Kalau dah memang disabitkan perceraian tu cara biasa, kemudian baru nak mengaku kata tak mengaku nasab sebagainya, pun boleh minta, apatah lagi kalau kata DNA tu memang dah sahkan. Okay, tak ada isu. So yang tu boleh dikira sebagai anak sah taraf. Last, tuan, klien datang pada saya cakap, klien, Siti Fatimah ni apa ni? Peguam ke? Tuan, klien datang pada saya cakap dia berzina sehingga melahirkan anak. Okay.
sedangkan dia isteri orang serta kini anaknya dah hampir 6 tahun. Sampai sekarang suami tak tahu yang itu bukan anaknya. Adakah anaknya tidak boleh menasab anaknya? Anak mana boleh menasabkan anak? Bapa tu lah kan. Status anak tu bagaimana? Soalan ni dia complicated, okay? Dia bergantung kepada si bapa tu sendiri, suami dia. Okay? Kalau kata suami mengaku kata yang tu anak aku, memang itu adalah hasil daripada aku punya benih. Okay? Kaunselor pelatih. Alright. Katakanlah dia mengaku hasil tu daripada dia sendiri. Dia tak mau cek DNA apa semua tu. Dia kata tak, memang yang ni anak aku. Dia mengaku kata yang tu anak dia. So yang tu dikira sebagai anak lelaki tersebut dan boleh dinasabkan. Tapi andai kata dia tak mengaku. Dia tak mengaku kata oi, dia dapat tahu kata isteri ni mengaku kata dia bukan anak bukan anak dalam kandungan tu, bukan dia punya. So lelaki ni dapat tahu kata tak guna ni semua tu kan. So kalau kata suami ni tak mau tak mau mengaku kata astagfirullahaladzim, kalau tak mau mengaku kata yang tu anak dia, so yang dia boleh membuat permohonan untuk menafikan nasab tersebut lah. Boleh, insyaAllah tak ada masalah. Jadi soalan ni complicated jugalah sebenarnya. Puan Siti Fatimah, jawapan saya boleh tak macam saya terhenti setakat tu sebelum dahulu, sebab saya masih berpegang kepada pandangan saya ni, cuma saya nak sahkan pada sesi akan datang. Okay? Sebab soalan ni saya rasa dia complicated sikit, isu berkaitan dengan pengakuan si lelaki, si bapa ni. Sebab anda kata kalau bapa ni masih juga mengaku, dia memang yang tu dia boleh jadi nasab kepada dia. Tapi kalau kata dia tak mengaku, boleh tak dia menafikan yang tu nasab anak dia kan. So dalam saya cerita kes saya tadi tu kan, kalau nak menafikan nasab tersebut, dia mesti melalui permohonan li'an. Maksudnya dia mesti menceraikan isteri tu dengan cara li'an untuk menafikan anak tersebut. Tapi kalau kata dia tak mau cerai, saya rasa saya masih berpandangan kata anak tersebut masih lagi anak dia, walaupun dia tahu kata yang tu mungkin anak orang lain. Okay, alright. Tapi saya nak holdkan dulu soalan tu kat situ. Dan soalan Puan Siti Fatimah ni memang tough. Okay, memang tough. Tapi saya nak pastikan dulu, saya nak kena buat pembacaan sikit. Okay, so saya minta maaf. Ada soalan yang saya boleh jawab, ada soalan yang saya rasa ragu-ragu sikit nak jawab. Okay, so minta maaf sangat-sangat kepada anda semua yang menonton. Dan saya harap perkongsian saya pada petang ni adalah satu perkongsian yang memberi pencerahan kepada puan-puan, kepada tuan-tuan yang menonton. Dan saya mohon maaf ada kekurangan, ada kesilapan pada petang ni. Semua tu datang daripada saya sendiri atas kelemahan saya, dan yang baik tu datang daripada Allah Subhanahu Taala. Okay, itu sahaja daripada saya pada petang ni. Saya mohon untuk siapa-siapa yang belum join lagi grup Telegram, so boleh join Telegram official saya, Fahmi Ramli Official, dan kita ada sentiasa perkongsian-perkongsian kepada anda untuk anda terus mengikuti. Dan siapa yang rasa macam video ni macam tak dan nak tengok live macam ni, kalau rasa macam dia lebih selesa dengan YouTube, kita akan postkan setiap video yang saya live ni esok akan masuk ke dalam YouTube. So jangan lupa untuk tengok dan subscribe channel saya, okay? Alright, channel apa? Channel saya nama dia Fahmi Ramli Channel. Semua nama Fahmi Ramli kat situ. Okay, so terima kasih kepada semua yang bertanyakan soalan. Puan Siti Fatimah, Puan Mas Tarmizi, tadi siapa lagi itu tak? Kasih Ita, Dolly, Soft Toys, dan ada lagi yang lain. So itu sahaja. Saya mohon ampun dan maaf. Saya terpaksa berhenti. Aku qauli hadza wa nastaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.